Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Jun bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Harga siling ayam ditetapkan RM9.40 sekilogram. Juga cabaran kos sara hidup pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan. Mesyuarat Kabinet hari ini bersetuju untuk meneruskan subsidi ayam dengan menetapkan harga siling runcit ayam standard pada kadar RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung Malaysia. Penetapan harga siling baharu tersebut berkuat kuasa bermula 1 Julai depan dengan peruntukan subsidi sebanyak RM369.5 juta. Harga siling runcit telur ayam pula ditetapkan pada kadar 45 sen sebiji untuk grade A, 43 sen sebiji bagi grade B serta 41 sen sebiji untuk grade C. Menerusi kenyataan rasmi MAFI, keputusan tersebut telah mengambil kira dan diselaraskan dengan bantuan keluarga Malaysia seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi inisiatif bantuan tunai termasuk bantuan tunai berjumlah sehingga RM500 kepada golongan B40 dan sebahagian daripada golongan M40. Dengan penetapan harga siling ayam dan telur itu, ia menjadikan jumlah pemberian subsidi keseluruhan RM1.1 bilion sejak Februari 2022. Dalam pada itu, MAFI memaklumkan isu kenaikan harga barang tidak berlaku di Malaysia sahaja, sebaliknya berpunca daripada fenomena global ekoran gangguan rantaian bekalan akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim. Pasukan khas jihad tangani inflasi ditubuhkan bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pasukan khas ini berperanan untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Pasukan khas jihad tangani inflasi ini akan dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan diaguntai oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali. Pasukan khas ini akan berfungsi sebagaimana pasukan menguruskan pandemik COVID-19 dengan mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu iaitu pada Isnin dan Khamis, dan sidang media akan diadakan selepas setiap mesyuarat berlangsung bagi memberi penjelasan kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh keluarga Malaysia. Langkah ini diambil ekoran cabaran peningkatan kos sara hidup akibat daripada perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik termasuk konflik antara Rusia-Ukraine yang dijangka berlarutan sehingga memberi kesan kepada pasaran komoditi makanan serta bahan api. Belum ada pembelian panik dibuat, malah bekalan minyak masak di kedai borong dan runcit sekitar Kota Baru masih mencukupi biarpun kerajaan mengumumkan penghapusan subsidi bagi minyak masak botol mulai 1 Julai ini. Tinjauan di beberapa kedai mendapati minyak masak paket bersubsidi juga masih dijual seperti biasa dengan harga RM2.50 sekilogram namun dengan kuantiti tertentu bagi memastikan bekalan tidak terputus. Pemilik kedai borong dan runcit Nurul Huda Muhammad Hussein berkata urusan dengan pembekal juga tidak bermasalah selain minyak masak masih dibekalkan seperti biasa dengan harga asal. Minyak botol masih dijual pada harga semasa iaitu RM6.20 untuk sekilogram, RM12.70 untuk 2 kilogram serta RM29.50 untuk 5 kilogram. Namun beliau tidak menjual minyak masak botol 3 kilogram kerana kurang permintaan. Nurul Huda juga mengambil langkah dengan mengawal kuantiti jualan minyak paket bersubsidi dengan hanya menghadkan 2 paket untuk setiap pembeli.
bagi memastikan setiap pelanggan mendapat bekalan minyak masak tidak kira untuk kegunaan rumah mahupun perniagaan makanan. Kak dah harap lah hok macam dengan hok minyak botol tu hok 5 kilo 2 kilo tu agak-agak tak tinggi sangat lah naik. Kalau tidak biasanya minyak-minyak tu kan biasanya untuk pengguna isi rumah lah banyak guna. Untuk peniaga pun ada jugalah belinya, tapi bila ada kenaikan tinggi sangat kak mungkinlah dia orang akan minta hak murah sikit lah untuk guna hari-hari tu. Bekalan tu setakat ni mencukupi. Bermakna lusa ni kalau kerajaan nak tarik subsidi pun tak ada masalah lah. Nampak macam pembeli macam biasalah. Sementara itu, seorang suri rumah Nafisah Zakaria mengakui bekalan minyak masak botol masih ada di pasaran, namun pembelian bagi minyak masak paket bagi isi rumah agak terhad dengan hanya dibenarkan sebanyak 2 atau 3 kilogram seorang. Kadang-kadang tak ada. Ada lagi nak kedai ni ada lagi. Setakat ni harga biasa lagi lah. 29 untuk 5 kilo. Media sebelum ini melaporkan subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kilogram akan dimansuhkan bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantarlinggi berkata tindakan itu diambil bagi memastikan bekalan bahan makanan dalam pasaran akan lebih stabil dalam jangka masa yang panjang dan seterusnya menstabilkan harga. Selari dengan seruan kerajaan dalam menjamin keselamatan makanan negara, Yayasan Basmi Kemiskinan YBK membuka peluang kepada orang ramai untuk menggunakan tanah mereka bagi tujuan penternakan dan pertanian. Pengerusinya Dato' Zainal Abidin Sakom berkata pihaknya memiliki 150 ekar tanah di seluruh negara yang berpotensi untuk dibangunkan. YBK menawarkan tempat bagi mereka-mereka yang tak ada tempat tapi ada modal, ada ekspertis kan. Tapi dia orang nakkan tanah. Jadi boleh berkira dengan kita lah. Bagaimana bincang dengan kita. Bincang yang terbaik, tak ada kezaliman insya-Allah. Tak ada. JB ke misalnya ataupun share apa nama kita profit sharing ke apa saja. Jadi kita boleh sebab kita bercakap ni pasal kita ada tanah. Tanah ini kita rasakan 20 tahun lagi baru agaknya sampai kemajuan tu di kawasan tersebut. Lebih baik kita pakai sekarang. Rancangan itu turut mendapat kerjasama Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang berperanan sebagai perantara bagi membantu mana-mana pengusaha yang berminat. Tempat ini boleh dibuatkan sesuatu kerana rumah, bangunan ada. Kalau dapat tanah, tempat tak ada air, tak ada elektrik pun susah. Ini semua ada. Jadi kita kira apa kaedah untuk kita jadikan satu pakej yang produktif. Kerajaan sebelum ini memutuskan 5 langkah bagi menjamin keselamatan makanan negara, antaranya meningkatkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan negeri dalam usaha menambah keluasan tanah bagi kegunaan pertanian untuk mengurangkan kebergantungan kepada import makanan. Kerajaan juga terbuka dengan cadangan untuk memajukan tanah terbiar bagi aktiviti yang lebih menguntungkan. Tata cara pengurusan jenazah Islam dan bukan Islam yang dijangkiti COVID-19 disemak semula oleh Kementerian Kesihatan supaya relevan dengan situasi semasa. Menerusi semakan semula itu, jenazah beragama Islam dibenarkan untuk dimandikan dan dikafankan serta perlu dilakukan oleh pengendali jenazah terlatih di hospital dengan pemakaian perlindungan diri PPE. Sementara itu, perbuatan berunsur Aerosol Generating Procedure AGP ke atas jenazah seperti menekan perut tidak dibenarkan. 2 orang waris turut dibenarkan ketika tata cara pengurusan jenazah tersebut. Semakan semula itu sejajar dengan resolusi Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ketiga tahun 2021 yang bersidang pada 26 Julai 2021.
Dalam pada itu, bagi jenazah bukan beragama Islam pula, sekiranya prosedur last rite yang memerlukan penukaran pakaian baru, pakaian tersebut hanya boleh diletakkan di atas badan jenazah sahaja tanpa melibatkan aktiviti AGP. Sama seperti pengurusan jenazah beragama Islam, hanya 2 waris yang lengkap vaksinasi dengan pemakaian penuh PPE dibenarkan dalam proses berkenaan. Antara tata cara pengurusan jenazah yang turut disemak semula adalah penggunaan 1 beg mayat bagi setiap jenazah COVID-19 berbanding 2 beg mayat sebelum ini. Manakala bagi urusan pengebumian jenazah pula, KKM tidak menetapkan jumlah waris serta jumlah kehadiran bagi proses tersebut. Namun KKM menyeru setiap individu yang hadir untuk memakai pelitup muka dan tidak bersesak-sesak. Lebih 300,000 kanak-kanak masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids berakhir 24 Jun lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Azmi Ghazali berkata, walaupun jumlah itu tinggi, namun kebanyakan ibu bapa sudah merubah persepsi negatif berhubung vaksin terhadap kanak-kanak. Syukur, terima kasih kepada bapa yang telah buat keputusan ini. Dan saya harap ramai lagi yang belum disuntik, anak-anak yang baru masuk umur 5 tahun, datanglah. Saya rasa dah ada dalam around 2 to 300,000 lagi yang patutnya datang untuk mengambil suntikan pertama. Dan mereka ini selepas 31 Mei mereka akan diberi suntikan pertama sehinggalah 31 Januari 2023 untuk suntikan dia pertama. Tambah beliau, kementeriannya sedang menunggu maklum balas daripada orang ramai untuk mempertimbang sama ada program PIK Kids akan dibuka semula. PIK Kids berakhir pada 31 Mei lepas dan dibuka semula selama 5 hari sehingga 24 Jun sempena Hari Imunisasi Negara. Hari terakhir program itu menerima sambutan memberangsangkan di mana seramai 2,100 kanak-kanak mendapatkan vaksin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan seminar kebangsaan penyalahgunaan bahan PREVENT. Dalam pada itu, mengulas lanjut penularan jangkitan penyakit seperti influenza ILI ia disifatkan masih terkawal dan KKM tidak mempunyai perancangan untuk pemberian vaksin influenza seperti PIK Kids. Akhir-akhir ini, kes influenza-like illness ILI dilaporkan meningkat terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Menurut pengarah perubatan klinik IRIS, Dr. Arisman Wenger Abdul Rahman, keadaan ini dipercayai berpunca daripada tahap kesedaran pengambilan vaksin influenza terutamanya untuk kanak-kanak yang masih rendah dalam kalangan ibu bapa. Menurut Dr. Arisman, selain kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas serta pesakit kronik juga disaran mengambil vaksin influenza untuk mengelak komplikasi yang lebih teruk pada masa hadapan. Kesedaran masyarakat juga yang masih kurang terhadap keseriusan penyakit berjangkit influenza ini. Secara kasarnya, boleh dikatakan jumlah masyarakat yang mengambil vaksin influenza ini masih sedikit, terutamanya pada golongan berisiko tinggi seperti warga emas. Saya kira jika masyarakat sedar tentang kepentingan vaksin influenza ini, insya-Allah mereka lebih peka dan berinisiatif untuk mendapatkan vaksin flu ini setiap tahun. Jelasnya lagi, selain menurunkan tahap keseriusan gejala influenza, pengambilan vaksin itu boleh mengurangkan risiko penyakit lain. Saya kutip statistik dalam negara kita yang menunjukkan suntikan vaksin flu atau influenza ini sebenarnya boleh mengurangkan keseriusan gejala selain menurunkan risiko penyakit kardiovaskular adalah sebanyak 36%, mengurangkan risiko dimasukkan ke hospital sebanyak 45% dan risiko kematian sebanyak 42% boleh dikurangkan dengan mendapat suntikan vaksin influenza ini. Sementara itu, rata-rata orang awam yang ditemui berkata mereka sedar akan kewujudan vaksin tersebut tetapi tidak mengambil serius. Maybe soon saya akan ambil lah untuk anak saya sebab tahu benda ni wujud. So rasanya penting kot untuk protect budak-budak ni. Saya rasa vaksin itu amat bagus untuk diambil oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka sebab kita tahu selepas COVID-19 berlaku penyakit ini dan penyakit ini kebanyakannya merebak dalam kalangan kanak-kanak. Jadi saya rasa vaksin itu perlulah bagi seorang kanak-kanak.
Orang awam juga berharap agar harga suntikan vaksin influenza dapat diturunkan bagi mengurangkan beban mereka untuk mengambil vaksin berkenaan. Ini berita yang baru diterima. Tarikh Hari Raya Aidiladha pada tahun ini jatuh pada Ahad 10 Julai 2022 bersamaan 10 Zulhijjah 1443 Hijrah. Pengumuman itu dibuat oleh penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Asral Jusman sebentar tadi. Seketika nanti, pohon durian berusia lebih 200 tahun masih berbisa. Terus jaga imej Malaysia dan jadi contoh kepada jemaah haji negara lain. Jemaah haji Malaysia diingatkan agar mengekalkan nama baik negara sepanjang berada di Tanah Suci dengan menjaga kebersihan terutama ketika operasi masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Fitri Musa dan juga kamera Kamar Zaman Mansur melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Sikap menjaga kebersihan yang diamalkan jemaah pada setiap musim haji menerima pujian daripada Kerajaan Arab Saudi. Sebagai latihan dan kesinambungan kejayaan kempen kebersihan di masyair sejak 2017, Tabung Haji melancarkan kempen kebersihan maktab. Melalui kempen kebersihan ini, Majlis Gotong Royong dimulakan setiap Rabu dengan membersihkan bilik masing-masing, surau, lobi dan lorong laluan ke bilik. Jadi dengan para jemaah haji kita telah pun bersedia dan bersama-sama dan dah biasakan diri untuk menjaga kebersihan, maka kita mengharapkan kempen kebersihan di masyair yang telah pun kita mulakan sejak tahun 2017 ini juga mencapai kejayaan, jangan berarti kata menghasilkan perkemahan Malaysia yang bersih di Arafah, Muzdalifah dan Mina yang selalunya mendapat kepujian dan juga pengiktirafan daripada Kementerian Haji kerana kebersihan dan juga contoh yang ditunjukkan oleh para jemaah haji kita, insya-Allah. Datuk Seri Syed Saleh berkata ibadah bukan sahaja berkaitan diri sendiri tetapi juga penjagaan persekitaran penting selain menjaga keakraban dan keharmonian di kalangan jemaah haji. Sementara itu, 300 petugas haji menyertai majlis bacaan Yasin dan solat hajat bagi mendoakan kelancaran ketika tiba operasi masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina yang bermula 10 hari lagi. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman, Mekah Al-Mukarramah. Pohon durian tembaga yang ditanam pada abad ke-19 di Bukit Ajil, Hulu Terengganu masih subur mengeluarkan hasilnya walaupun telah berusia lebih 200 tahun. Isinya yang tebal dan rasanya yang bercampur manis dan pahit menjadikan raja buah dari pohon tua itu mempunyai peminatnya yang tersendiri. Menurut Zamani Mamat, 44 tahun, beliau mewarisi dusun durian tersebut daripada keluarganya sejak 4 tahun lalu. 4 pohon durian itu dipercayai ditanam penduduk asal yang mendiami Bukit Ajil pada abad ke-19 sebelum hak milik berpindah kepada keluarganya sejak beberapa generasi lalu. Jadi pokok yang ada tu, kalau ikut sejarahnya, ayah saya pun dah umur 70 lebih. Katanya masa dia kecil pokok tu dah besar. Jadi saya jangkakan pokok tu lebih 200 tahun lah. Sebab pokok tu memang spesies dia yang lama, yang tua. Jadi permintaan pun biasalah, sini orang panggil dia tembaga, dia payang. Itu dia nama dia lama. Permintaan memang tinggi, dia jenis isi pun kuning, memang orang cari. Setiap pokok durian tembaga ini berketinggian lebih 45.72 meter dan mampu menghasilkan hampir 300 biji durian bagi setiap musim. Namun akibat perubahan cuaca dan ancaman kera, hasilnya kini kurang menjadi di mana setiap pohon hanya menghasilkan 30 biji buah durian. Oleh kerana durian tembaga ini mempunyai peminatnya yang tersendiri, ia hanya dijual pada harga RM15 sekilogram dengan niat bersedekah agar kelazatannya dapat dikongsi bersama.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dan Think Awesome Sdn Bhd Awesome memeterai perjanjian persefahaman MOU bagi menjayakan program Akademi Dai Muda Yadim ADMY. Menerusi kerjasama tersebut, sebuah platform ruangan maya akan disediakan bagi menyampaikan pengajian agama dan dakwah mengikut tajuk pilihan yang ditetapkan. Majlis menandatangani memorandum persefahaman disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Yadim Tuan Kamarul Arif Tuan Soh dan Ahli Lembaga Pengarah Awesome Muhammad Kamal Maula Muhammad Zali. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Yadim Nasruddin Hassan berkata kerjasama yang terjalin itu bertepatan dengan misi pihaknya untuk menambah baik gerakan dakwah di negara ini. Pada masa sama, Yadim juga akan memperkasa kandungan agama menerusi aplikasi dalam talian selain menjadikan alumni ADMY sebagai tenaga pengajar dalam aplikasi tersebut selain terlibat dalam aktiviti lain. TDC Holdings Sdn Bhd komited dalam memberi bimbingan perniagaan dan suntikan semangat kepada setiap pengedar atau ejen pemasarannya. Baru-baru ini syarikat itu meraihkan 30 peserta bagi program TDC Hard New Dealer Training TNDT 4.0 yang diadakan pertama kali di Kuching, Sarawak pada 25 dan 26 Jun lepas. Antara intipati kandungan yang disampaikan melalui TNDT 4.0 ialah teknik penjualan dalam talian, personal branding dan team building dan slot khas yang disampaikan sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Hafiz Hugh. Program selama 2 hari 1 malam itu dilihat memberi impak positif kepada para peserta untuk terus berdaya saing dan menaikkan prestasi TDC ke tahap yang lebih tinggi. Turut berlangsung ialah Majlis Anugerah yang meraihkan seramai 130 penerima Platinum Director dan 13 penerima Ruby Director. Pemenang Platinum Director membawa pulang hadiah berupa voucher pelancongan bernilai RM3,000, sijil pengiktirafan, PIN dan selempang khas. Manakala pemenang Ruby Director pula menerima hadiah berupa barangan kemas bernilai RM8,000, sijil pengiktirafan dan piala khas sumbangan TDC Holdings Sdn Bhd. TDC! Hak pendidikan anak Syria terbela. Bertemu kembali, projek pembinaan sebuah sekolah untuk anak-anak pelarian Syria sudah dijalankan dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Terletak di bahagian utara Syria, sekolah itu nanti akan menyediakan sistem pembelajaran yang lebih sistematik dan komprehensif demi masa depan kanak-kanak mangsa perang. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di Azaz, Syria melaporkan. Perasmian pecah tanah untuk pembinaan sekolah berkenaan telah dirasmikan MyCare dan Econsave bersama pihak Kementerian Pendidikan Turkiye. Ekoran pembinaannya di kawasan bawah kawalan kerajaan Turkiye. Sekolah yang dibina itu menelan belanja sekitar RM1 juta hasil sumbangan rakyat Malaysia yang disalurkan menerusi tabung Econsave yang diletakkan di pintu masuk utama pasaraya berkenaan di seluruh negara yang diuruskan MyCare. Sekolah itu juga bakal dikendalikan sepenuhnya Humanitarian Care Malaysia dengan kerjasama rakan strategiknya NGO Atak Foundation. Pembinaan ini alhamdulillah hasil inisiatif bersama Humanitarian Care Malaysia dan Econsave yang memberi fokus kepada pendidikan anak-anak, dan kita telah memilih Atak Foundation sebagai pelaksana projek ini. Sekolah ni kita dah beri pendaluan 10% sebanyak RM100,000. Jadi nilai sekolah ni dalam RM1 juta. Jadi dia akan ambil masa dalam 6 bulan untuk disiapkan. Jadi untuk sekolah ni dia boleh menempatkan sehingga 1,200 pelajar lah. Sementara itu, Wakil Kementerian Pendidikan Turkiye Mustafa Kocak berkata, pihaknya gembira dengan usaha Malaysia dalam membantu pembelajaran anak-anak pelarian ini. Pihaknya juga dalam perancangan melakukan beberapa projek khas bagi memastikan kanak-kanak pelarian Syria tidak tercicir dalam pendidikan. Yeah, thanks to all the other our brothers and sisters from Malaysia. We are very happy today. We would like to see you
more time inshallah in Syria and Turkey. Sekolah ini akan dibina 2 tingkat dengan 16 bilik darjah dan dijangka mampu menampung sehingga 1,200 pelajar. Di belakang saya ini merupakan tapak asas untuk pembinaan sekolah pelarian anak-anak Syria yang terletak di Azaz dan ia dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Dan bila ia siap nanti, anak-anak pelarian ini akan dapat belajar dengan lebih selesa dan lebih menyeluruh. Dari Azaz Syria, Hashimah Ismail bersama juru kamera Samir Zulkifli, TV Al Hijrah. Sekurang-kurangnya 52 banduan terbunuh manakala 26 yang lain cedera dalam kebakaran di penjara Tulua, Colombia. Insiden tercetus selepas berlaku rusuhan di dalam penjara terbabit. Pihak berkuasa berkata tragedi berlaku sekitar jam 2 pagi dan banduan terbabit dikatakan cuba menghalang polis daripada memasuki kawasan penjara. Kebakaran bagaimanapun berjaya dikawal anggota bomba dan penjara yang memuatkan seramai 1,200 banduan itu dikepung oleh anggota polis dan tentera. Proses pengecaman mayat dijalankan pasukan forensik di sebelah petang. Sementara itu, berpuluh-puluh ahli keluarga berkumpul di luar penjara untuk mendapatkan maklumat mengenai ahli keluarga mereka. Bagaimanapun, pihak berkuasa menafikan tragedi itu berlaku disebabkan sebahagian banduan cuba melarikan diri tetapi ia disebabkan oleh rusuhan. Di Mumbai, 19 terkorban selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh akibat hujan monsun ketika operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. 14 mangsa berjaya diselamatkan di sebalik runtuhan. Menurut pegawai tempatan, bangunan 4 tingkat yang terletak di sebelah kawasan setinggan di pusat bandar dipercayai runtuh sebelum waktu tengah malam semalam. Operasi mencari dan menyelamat berdepan detik sukar kerana hujan lebat dan ketika itu ramai mangsa dilapor masih terperangkap di sebalik sisa runtuhan konkrit dan lumpur. Sementara itu, semua penghuni digesa untuk mengosongkan bangunan usang itu serta-merta dan berpindah ke lokasi yang lebih selamat. Kejadian bangunan runtuh adalah perkara biasa berlaku di India kerana struktur kediaman yang lama serta mudah bergoyang apabila hujan berterusan tanpa henti. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adek Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.